Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Yang Mak Menteri, saya ingin membahas mengenai 07000 iaitu bawah tajuk perancangan bandar dan desa. Dan saya tumpuan khusus saya ialah mengenai 0700300. Mak Menteri, saya mohon perhatian khusus Mak Menteri di dalam membelanjakan belanjawan 2013 ini, terutama dari aspek isu yang mendesak dan isu yang berada di lapangan. Saya secara khusus menggesa kementerian mengadakan satu pindaan undang-undang terhadap peruntukan National Land Code ataupun kanun tanah negara. Mak Menteri faham apa yang saya maksudkan itu ialah, pertama sekali saya mahu Kerajaan Malaysia pada hari ini mengusulkan bahawa prinsip adverse possession, Mak Menteri maklum adverse possession bahasa Melayu saya tak pasti, tapi Mak Menteri, kenapa perlu adverse possession di dalam undang-undang tanah kita? Di lapangan Mak Menteri, saya memberi beberapa alasan. Pertama sekali, kalau adverse possession ni Mak Menteri kita tidak adakan, Mak Menteri pun tahu, rakyat Malaysia terutama di desa, di kampung, ya, secara tradisi tinggal di tempat-tempat tertentu dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Ada yang bersifat tradisi, ada yang bersifat kita panggil yang difahami oleh kita lah, yang tidak diiktiraf di bawah torrent system. Torrent system yang dibawa oleh kerajaan yang telah merombak undang-undang tanah negara, iaitu hanya mengiktiraf hak-hak yang berdaftar di bawah daftar tanah. Apa yang berlaku Mak Menteri kalau perkara ini tidak dibuat secara mendesak? Mak Menteri pun tahu berapa banyak kampung telah kita panggil hilang. Di atas sebab apa Mak Menteri? Bukan di atas sebab apa, atas sebab undang-undang. Dan undang-undang tu kita pindah di Dewan ini dengan izin. Kampung hilang because our own act, our own judgment, our own decision. Maksud saya Mak Menteri, bagaimana kita nak mempertahankan beberapa kampung tradisi kalau undang-undang yang kita sama-sama luluskan di Dewan ini ialah, pertama ialah tidak mengiktiraf. Contohnya peninggalan jiran kita, rakan taulan kita, satu kampung secara perundangannya boleh menjadi penceroboh. Maksud saya Mak Menteri, secara kes khusus saya merujuk, ya, di Parlimen Balik Pulau saya mengatakan dengan penuh yakin dan penuh tegas di sini, hampir kurang-kurang suku kampung akan hilang. Kerana apa? Kerana secara sejarahnya ialah mereka tinggal di situ di atas pendekatan-pendekatan tradisi, bukan pendekatan-pendekatan tidak kita panggil tidak perundangan secara tradisi. Contohnya, dia sewa kepada jiran, sewa tapak. Dalam bahasa kampung dia panggil Mak Menteri, kalau orang Penang dia panggil pateh. Orang Penang sewa pateh sewa tapak. Tapi sewa tapak ni dekat pejabat tanah dia tak iktiraf, tetapi orang kampung dia bayar sewa. Kedua Mak Menteri, torrent system ni dia cerita undang-undang Australia. Undang-undang Australia ni tak semestinya sama dengan tradisi kita di sini, yang mana ada sifat tolak ansurnya, ada sifat pemahaman kita. Mak Menteri, saya ingin katakan Mak Menteri, saya sebut secara khusus, kampung Binjai akan hilang kalau adverse possession ini tak dibincangkan dalam tajuk 0700300. Penyelidikan ini perlu dibuat. Kampung Kuala Jalan Baru, kampung tradisi nelayan Cina, akan hilang 32 rumah. Kampung itu adalah kampung Buah Pala dah hilang dah. Itu pun saya cegas, walaupun yang lain bahas ini dia orang tak terlibat pun. Saya kat Mahkamah Tinggi terlibat, Mahkamah Rayuan terlibat, yang bahas ini tak terlibat langsung pun. Yang tadi saya tengok yang terdekat pula, kampung railway, kampung ni dekat kampung stesen kereta api, fungsi kereta api Batu, hilang pula. Tapi yang saya rasa terkilan di sini, kita boleh kata ialah pergilah ke mahkamah, carilah peguam. Mak Menteri, peguam pun tak boleh lawan kes tu kalau undang-undang tidak memihak kepada orang kampung. Undang-undang hari ini hanya memihak kepada pemaju. Mak Menteri, tak salah pemaju, bagi saya bukan anti pemaju, buat bola pembangunan, tapi tidak boleh di atas nama pembangunan
menindas kemanusiaan. Kenapa saya cakap itu, Mak Menteri? Isu yang dibahaskan hanyalah isu, contohnya ada dokumen, ada nama dekat berdaftar dekat pejabat tanah. Mana nak ada benda tu? Kadang-kadang yang ada kes tertentu ialah ada, Mak Menteri, tulis atas buku 35 saja. Itu pun yang perlu kita iktiraf ialah ada effort daripada masyarakat untuk menjaga hak mereka. Sebab itu saya bahas, Mak Menteri, banyak kali Menteri pun tahu saya, inilah isu saya. Mak Menteri, kalau Mak Menteri Dewan Yang Mulia ini tidak melakukan perkara ini, saya mengatakan agenda pekan akan gagal. Agenda dengan kata hak hartanah itu, saya bangga juga. Kita bahas di sini banyak Perumahan Satu Malaysia, walaupun di bawah jawatan Perdana Menteri, bukan di bawah kementerian yang berhormat. Ada agenda perumahan rakyat, ada, tapi pendekatan dia ialah membina. Tapi yang saya buat pendekatan di sini ialah mengiktiraf, to recognize the existing resident. Ya, Mak Menteri, saya berbahas story, Mak Menteri pun bagi komitmen tapi belum buat lagi lah. Saya kata kena rectify, kena tanda tangan peruntukan protokol convention economic social cultural rights yang membentukkan dengan izin housing rights, hak perumahan, itu perlu ditandatangan. Karena hanya dengan tanda tangan itu saja barulah hak-hak mereka-mereka di desa, di kampung, di bawah ini akan dipertahankan. Kita kalau ke mahkamah, kita boleh bahas bahawa hak yang dikatakan UN Habitat itu, housing right itu, yang dikatakan advocacy human right itu boleh dipertahankan. Hari ini tak boleh. Hari ini dia pergi, Mak Menteri, di bawah section 340 National Land Code, dua saja. Hak tak berdaftar, tak ada hak. Hak tak berdaftar, hak berdaftar hanya akan terbatal kalau ada elemen penipuan. Menteri tahu benda itu. Mak Menteri, yang berlaku di lapangan ini bukan isu penipuan. Isunya kegagalan kita menyediakan dengan izin rejim perundangan yang memenuhi keadaan kita di Malaysia ni. Tibalah masanya, Mak Menteri, National Land Code ataupun kanun tanah negara yang kita sama-sama gubal itu perlu menyantuni keperluan di lapangan. Balik pulau. Ya, okey. Terima kasih Tan Sri dan sahabat Balik Pulau. Saya teruja dengan hujah tentang National Land Code yang dalam nafa yang sama saya telah memberikan hujah semasa membahaskan bajet yang lepas di peringkat dasar tentang keperluan kerajaan menubuhkan suatu suruhanjaya yang kita cadangkan Law Reform Commission untuk kita mengkaji mana-mana akta yang bersifat purba ini ataupun archaic law ini. Kerana saya setuju dengan Balik Pulau tadi bahawa setiap akta yang digubal dalam parlimen ini kadang-kadang terdapat dengan izin lakuna, ya, kelemahan, kelompangan yang terjadi akibat daripada proses pembangunan ataupun berlakunya industri, kawasan industri yang nak dibangunkan. Jadi adakah Balik Pulau bersetuju supaya National Land Code ini juga mesti mengalami reform, land reform, supaya kampung-kampung tradisi, heritage ini dapat diselamatkan dan bukan hanya berhujah atas nama pembangunan. Apa pandangan yang berhormat Balik Pulau? Ya, terima kasih Kementerian. Satu cadangan yang baik. Ya, Mak Menteri, kita ada dua cabaran di depan kita. Satu, ekonomi pasaran. Kita selalu bahas bagaimana isu harga kita tak boleh kawal. Kerana kerajaan hari ini mau mengatakan kita sebuah kerajaan yang pro market. Ya, tak salah itu. Saya boleh bersetuju dalam banyak perkara. Tetapi yang kita tidak bersetuju ialah market access. Apabila pasaran menjadi beban kepada mereka yang kurang mampu. Itu kita selalu kerajaan bertanggungjawab perlu mengadakan satu dasar. Ya, Mak Menteri, kalau itu pun kita tak boleh buat, kita perlu ketatkan undang-undang kita, terutama untuk mempertahankan mereka yang kita panggil tidak mampu. Undang-undang perlu mempertahankan mereka yang tidak mampu. Dan pada masa yang sama, Mak Menteri, kerajaan ada dasar warisan. Sehingga kan satu akta telah dibentangkan di Dewan ini. Ya, Mak Menteri, baru ni saya didatangi oleh mereka yang saya rasa masih tidak puas hati mengenai contohnya isu Kampung Tanjung Tok Kong. Pak Menteri Arif dengan Pulau Pinang, saya tahu Kampung Tanjung Tok Kong ni mungkin saya boleh katakan antara satu-satunya kampung Melayu di Georgetown lah, ya, Pak Menteri. Tetapi bayangkan mereka hari ini pasrah
Kerana tanah tu tanah UDA kata UDA dapat tanah tu, tak ada hal UDA dapat pun kerajaan bagi, dapat reclaim land semua banyak duit buat untung, tapi tak fikir pun masalah mereka yang kurang mampu. Bayangkan kalau hari ni yang Menteri cadangkan Dewan ini adverse possession. Menteri adverse possession yang saya cadangkan ini bukan satu adverse possession membabi buta. Adverse possession bersyarat. Dia boleh didokong dengan, Menteri tahu, Limitation Act. Dia boleh didokong dengan Land Registration Act. Dan ini bermaksud ada syarat-syarat tertentu. Maksudnya mereka yang tinggal kurang-kurang pun, Tan Sri Speaker, kurang-kurang kalau di macam di England tu dia kata lebih 12 tahun. Ataupun di New York tu dia kata melebihi sekian-sekian tahun. Di India melebihi sekian-sekian tahun. Tak bolehlah duduk 3 tahun nak claim apa dia ni, hak. Ya Mak Menteri perlu melihat perkara ini dengan serius Mak Menteri, kerana ada orang ada tanah tapi tak jaga. Kenapa? Kerana tok dia jaga, cucu dia datang dia nak jual saja. Itu yang berlaku sekarang. Banyak kes di Parlimen Balik Pulau Mak Menteri, ketika mana hayat hidupnya arwah berurusan dengan penduduk-penduduk secara sah, bayar sewa tapak, yalah ada yang sebulan RM10 pun ada, yang setahun RM10 pun ada. Tetapi isunya di sini Mak Menteri, ada niat di kalangan rakyat Malaysia walaupun tidak pendidikan tinggi untuk memastikan hak mereka terjaga, dan juga untuk memastikan tuan tanah yang mereka dapat, orang kata apa, ihsan tinggal tu dapat sikitlah peruntukan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan daripada mereka yang orang kata di kampung. Tetapi kalau kita hari ini selaku kerajaan yang hebat hari ini, kononnya kata mau memperkasakan hak tanah, tetapi kita pasrah dengan undang-undang hari ini yang hanya hari ini Menteri minta pegawai cek. Saya boleh katakan secara yakin kebanyakan kes, hampir ke semua kes yang ke mahkamah hari ini yang menang ialah pemaju. Tetapi kita patut ingat Mak Menteri, ada pemaju-pemaju yang bertanggungjawab dan ada pemaju-pemaju yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan perlu juga mengadakan, selain pada saya katakan tadi adverse possession, itu satu dasar yang jelas. Tidak akan berlaku satu pembangunan perumahan kalau mereka-mereka yang tinggal ini tidak diuruskan dengan baik. Menteri, saya berhujah secara tegas ini berulang kali, dan saya rasa Menteri tahu apa maksud saya ini. Saya rasa Menteri boleh bersetuju dengan saya bahawa the challenge of 21st century is no more civil political right, is property rights, hak hartanah. Dan juga saya katakan di sini Mak Menteri ialah perancangan bandar. Sebab itu saya berbahas di bawah perancangan bandar dan desa hari ini. Kalau kita gagal menguruskan perancangan bandar dan desa, yang mana kita masih lagi terperangkap dengan pemikiran modernity atau kemudian yang dulu city is everything, jadi orang kampung dilihat sebagai satu bahan pelengkap saja, bukan bahan utama. Saya rasa hari ini kita akan gagal dalam perancangan pembangunan bandar dan desa. Akhir sekali yang saya katakan Mak Menteri, tolong pertimbangkan kalau boleh apa yang saya katakan sebagai Localism Act. Di England Localism Act 2011 telah dibentangkan di Dewan dan lulus. David Cameron dah buat lulus, sehingga kan diwujudkan satu all parties group namanya Rural Services, dia panggil Rural Services Group. Ni maksudnya sekumpulan ahli-ahli parlimen berbincang bagaimana nak memperkasakan perkhidmatan-perkhidmatan di desa. Localism Act, Mak Menteri tahu secara intipatinya apa dia? Dia memberi kekuatan kepada penduduk setempat untuk menentukan apa yang perlu untuk mereka dari segi perancangan bandar, dari segi kuasa pembandaran dan sebagainya. Walaupun jawapan Menteri saya bertulis kepada saya itu hari, kita punya rejim kerangka perancangan yang berbeza, tetapi atas kedudukan Mak Menteri yang saya katakan dengan izin to manage a living, kita punya apa? To manage, kita punya untuk mengurus apa dia ni, masyarakat hari ini, pendekatan top down saja tidak cukup, dia mesti pendekatan bottom up juga. Dalam Mak Menteri, dalam erti kata masyarakat yang hari ini telah 50 tahun, saiz masyarakat pertengahan middle class telah besar di Malaysia ini, mereka mahu membuat keputusan sendiri. Saya rasa Menteri tolong pertimbangkan Localism Act untuk kita sama-sama bahas di Dewan Mulia ini. Terima kasih. Kapit.